Bertemu kembali dalam berita semasa bersama saya Nur Zamri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah hari ini berangkat ke Istiadat Pengurnian Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia di KAP 2023 sesi pertama di Balarong Seri Istana Negara. Istiadat menyaksikan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abu Rahman mendahului senarai penerima darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera PGAT. Tan Sri Muhammad selaku penerima kehormat mendahului senarai 293 penerima pingat termasuk 6 pegawai tentera negara asing. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat mengiringi Sri Paduka yang juga pemerintah tertinggi ATM ke Istiadat Pengurnian Darjah itu. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Seorang pengarah syarikat kontraktor pembinaan dan penyelenggaraan didenda RM23,000 dan penalti khas RM1.284 juta. Yusof Ahmad, 38 tahun, mengaku bersalah atas dua tuduhan gagal ke muka penyata pendapatan bercukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri 3 tahun berturut-turut bermula 2019. Tertuduh di bawah Seksyen 75 Akta Cukai Pendapatan 1967 gagal mengemukakan penyata pendapatan tahun taksiran 2019 dan 2020. Ia melibatkan pendapatan cukai RM1.22 juta dan boleh dikenakan cukai RM855,490 bagi tahun 2019 serta 2020. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa gagal mengemukakan satu penyata pendapatan burangsi bagi tahun taksiran 2021. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 112-1A Akta Cukai Pendapatan 1967 dan Seksyen 112-1 Akta yang sama. Magistrate Nur Fatin Muhammad Farid memerintahkan denda dibayar secara ansuran 12 bulan bermula hari ini bagi kes pertama, manakala kes kedua didenda sebanyak RM8,000. Melaka terima pelaburan RM1 bilion dari Jepun menerusi pembangunan kilang pembuatan chip yang kini sedang menjalankan kerja pembinaan kilang fasa 2 di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kilang seluas 8.37 hektar di Taman Perindustrian Air Keroh itu dijangka membawa masuk 950 peluang pekerjaan. Fasiliti kilang itu dapat menampung pembuatan chip perintang sebanyak 8.2 bilion chip sebulan berbanding 4.3 bilion chip setahun sebelum ini. Jelas beliau, perkara itu dijangka membantu melonjakkan sasaran asal pelaburan negeri sebanyak RM6 bilion setahun. Kaji dan wartakan nama-nama tokoh tersohor negara. Hal usaha itu dilakukan hasil kerjasama Kerajaan Negeri Melaka dan Jabatan Pendidikan Melaka melalui pertandingan melestarikan sejarah sekolah berasaskan nama tokoh tersohor. Pewartaan nama tokoh-tokoh tersebut membawa nilai dan budaya yang tinggi kepada sejarah negeri Melaka. Malah diyakini mempertingkat cakna warga sekolah terutama generasi muda. 43 buah sekolah terlibat dalam kajian melestarikan sejarah sekolah-sekolah negeri Melaka berasaskan nama tokoh tersohor. Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin muncul johan keseluruhan peringkat negeri. Persatuan Muay Thai Terengganu dengan kerjasama Terengganu Fight Festival T-Fight berusaha mengumpul dana bagi menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin. Jualan amal baju T dilancarkan dengan sasaran jualan RM50,000 helai bagi mengutip dana sekurang-kurangnya RM250,000 dalam tempoh 2 minggu. Baju boleh dibeli menerusi ejen seluruh negara atau secara dalam talian menerusi akaun Facebook rasmi T-Fight dengan harga RM25 sehelai. RM5 keuntungan bagi setiap helai jualan akan disalur kepada tabung bantuan Palestin yang dikendalikan Badan Bukan Kerajaan Berwibawa dan dipercayai. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken berkata negaranya bersetuju menyediakan pelan bantuan kemanusiaan kepada semua penduduk di Gaza. Pengumuman Blinken dibuat selepas 9 jam rundingan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melanjutkan sehingga awal pagi ini waktu tempatan. Blinken bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai pelan tersebut. Terdahulu Blinken memaklumkan lintasan Rafah ke Gaza akan dibuka tidak lama lagi bagi kiriman bantuan dan bagi warga asing meninggalkan Gaza. Blinken kini dalam usaha diplomasi ke rantau Asia Barat selepas selawatan ke 6 negara Arab minggu lalu. Sekian berita semasa buat hari ini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.